Hey guys, Assalamualaikum, it's me Nina and welcome back to Nina Story. Korang pernah tak dengar kes mayat-mayat yang dibuang ke dalam tong besi? Lepas tu kes tu tak pernah selesai selama beberapa tahun oleh pihak berkuasa. Akhirnya orang awam jugalah yang berjaya selesaikan kes ni dan mayat siapa yang disumbat ke dalam tong tadi. Jadi inilah yang Nina nak cerita dekat korang hari ni. Ada seorang pustakawan Amerika yang berjaya menyelesaikan cold case ni sebabnya dia teringin sangat nak tahu dan curious tentang kes yang satu ni. So ni dah kalah detektif dah ni kan, dia punya kepakaran tu. So kalau korang nak tahu apa yang terjadi dan macam mana dia buat, jadi make sure korang kena tengok video Nina sampai habis. And so without wasting any time, let's get started. Sekitar tahun 1985 dan 2000 dulu, ada 4 jasad yang tak bernyawa telah dijumpai meninggal dalam sebuah tong besi. So first tong tadi telah dijumpai pada tahun 1985 dan tong kedua pula pada tahun 2000. Masa polis jumpa kedua-dua tong tadi, jasad yang ada dalam tong tu dah pun mereput dan diorang ni dibalut dengan plastik serta diikat dengan wire elektrik. Jadi kedua-dua tong ni telah dijumpai di tempat yang sama, iaitu di Taman Negeri Bearbrook di New Hampshire, Amerika. Disebabkan polis tak boleh nak kenal pasti ke semua identiti jasad-jasad tadi ni kan, jadi kes ni telah dikenali dengan nama pembunuhan Bearbrook. Jadi dia nak akan cerita macam mana kedua-dua tong ni boleh dijumpai. So pada 10 November 1985 ada seorang pemburu ni yang jalan-jalan dekat Taman Negeri tadi dan dia terjumpa satu tong besi yang sangat besar. Jadi dia pun tertanya-tanya dan teringin nak tahu apa yang ada dalam tong tadi. Bila dia pergi cek, rupa-rupanya dalam tong tadi tu ada 2 jasad manusia yang dah pun reput, so tinggal rangka je. Jadi kes ni pun telah dibawa ke pihak berkuasa dan polis pun cakap maybe diorang ni telah dibunuh di antara tahun 1977 dan juga 1985. Punca kematian diorang berdua ni meninggal pula adalah disebabkan kena pukul dengan benda tumpul. Salah seorang jasad tadi tu adalah seorang gadis yang masih lagi muda, berambut perang beralun dan gigi dia masih lagi tersusun cantik. Manakala jasad yang satu lagi tu pula adalah kanak-kanak perempuan yang berusia 8 ke 10 tahun. Tapi ada satu masalah yang muncul dekat sini sebab polis tak dapat nak kenal pasti siapakah identiti kedua-dua jasad tadi. Lepas tu kes ni pun telah diumumkan di seluruh Amerika dan juga Kanada, tapi masih tak ada apa-apa update yang terbaru. Jadi 2 orang mangsa tadi ni pun telah dikebumikan dan kes ni pun telah terbiar dan menjadi cold case selama bertahun-tahun. Selepas 15 tahun kes tu diam macam tu je, pada 9 Mei tahun 2000 sekali lagi Amerika telah digemparkan dengan kes yang sama, yang mana 2 jasad telah dijumpai di Taman Negeri tadi yang berada dalam tong besi. Jadi tong yang kedua ni telah dijumpai oleh seorang detektif dan lepas tu dia yang handle lah kes ni. Jadi pada masa tu detektif ni tengah berjalan-jalan dekat Taman Negeri tadi dan dia telah terjumpa tong tu. Bila dia buka je tong tadi tu, dia dah berteka apa yang ada dalam tu adalah rangka manusia yang dah reput. Salah seorang mangsa dalam tong yang kedua ni adalah kanak-kanak yang berusia 2 ke 5 tahun dan yang seorang lagi tu 1 ke 3 tahun macam tu. Walaupun tong tadi tak dijumpai pada tahun 1985, tapi polis percaya punca kematian diorang berempat ni sama je. Tak tahulah macam mana pada tahun 1985 dulu polis tak jumpa tong yang kedua ni. Selepas 15 tahun kemudian baru diorang jumpa tong yang kedua tadi. Tapi apa yang pasti dan jelas, tong yang kedua ni pun sama macam tong yang pertama. Dalam tu ada 2 jasad yang disimpan dengan cara yang sama. Walaupun diorang dah jumpa tong yang kedua ni kan, tapi pihak polis tak jumpa lagi petunjuk baru pasal kes ni. Polis tak dapat tangkap siapakah pelaku dalam kes ni, siapa yang bunuh diorang berempat, dan kes ni pun terbiar sekali lagi selama bertahun-tahun. Pada tahun 2017 diorang telah menggunakan teknologi DNA yang terkini, iaitu genetic genealogy ataupun salah silah keturunan untuk mengenal pasti pembunuh. Jadi polis telah syak seorang lelaki yang bernama Terry telah membunuh kesemua mangsa-mangsa tadi, tapi dia telah pun meninggal pada tahun 2010. Dia telah meninggal dalam penjara semasa menghadapi tuduhan membunuh girlfriend dia yang bernama Yoon Sun Jun. Tapi masa dia kena tangkap kes membunuh girlfriend dia ni, dia bukan dikenali sebagai Terry, tapi dia dikenali sebagai nama Robert Evans. Jadi siapa pula sebenarnya si Terry ni? Jadi Terry ni telah lahir pada Disember 1943 di Colorado dan dia tak habis sekolah menengah pun. Pada tahun 1961 dia masuk Navy dan dia telah tamat perkhidmatan pada tahun 1967. Pada tahun 1968 Terry ni berkahwin dengan isteri pertama dia di Hawaii. Tahun depan tu dia telah pindah ke Arizona dan dekat sini dia telah mendapat 2 anak kembar perempuan. Dan pada masa ni Terry ni bekerja
sebagai seorang electrician. Jadi pada tahun 1980-an, Terry ni telah mengguna nama dia sebagai Bob Evans tadi dan telah tinggal di Manchester, New Hampshire. Dan pada tahun 1981 dia telah tinggal bersama girlfriend baru dia yang bernama Dennis, berusia 23 tahun, dan anak perempuan Dennis yang masih kecil bernama Lisa. Tapi kan selepas habis je hari Thanksgiving, tiba-tiba Dennis telah dilaporkan menghilang tanpa jejak. Family dia tak buat report sebab diorang fikir mungkin Dennis ni telah berpindah ke luar bandar. Maksudnya dari bandar dia berpindah ke luar bandar untuk elakkan masalah kewangan. Tapi lain pula polis percaya kemungkinan sebenarnya Dennis ni telah dibunuh dan jasad dia telah dibuang oleh Terry. Lepas daripada tu, Terry ni pun telah meninggalkan New Hampshire tadi dan telah berpindah ke California bersama Lisa pada tahun 1985. Masa dia pindah ke California ni, dia tukar nama dia sekali lagi, dia guna nama Curtis Kimball dan telah bekerja sebagai electrician. Pada tahun ni juga dia kena tangkap dengan polis disebabkan dia drive kereta dalam keadaan mabuk dan membahayakan kanak-kanak. Sebab masa dia drive tu, dia bawa Lisa tu bersama-sama dengan dia. Selepas dibebaskan, dia pun tinggal dan kerja dekat Santa Cruz. Sampailah pada satu hari tu pada tahun 1986, Jerry ni telah tinggal Lisa tadi tu dekat sebuah taman trailer. Selepas dia tinggalkan Lisa dekat situ, dia tak pernah balik situ untuk ambil Lisa balik. Dan kemudian Lisa ni pun telah dihantar ke Jabatan Kebajikan Masyarakat. Tak lama kemudian Lisa ni telah diambil sebagai anak angkat. Dan pada tahun ni si Terry ni memang wanted lah sebab polis California ni memang tengah mencari Terry atas kesalahan mengabaikan kanak-kanak. Polis California siap keluarkan warrant untuk tangkap dia, tapi diorang tak pernah pun jumpa dia tau. Sampailah pada tahun 1988, Terry ni kena tangkap atas kesalahan mencuri kereta orang. Masa ni dia dah tak guna dah tau nama dia yang Curtis Kimball tu. Dia guna nama baru dia pula iaitu Jerry Morkerman. So masa soal siasat tu, polis perasan cap jari Jerry dengan seorang lelaki bernama Curtis ni sama. Sebab dulu kan dia pernah kena tangkap sebab mabuk kan drive kereta. Jadi polis adalah rekod dia. Tapi masa tu polis ni tak tahu yang dia sebenarnya adalah Terry dan kedua-dua nama yang diguna tadi tu adalah nama samaran dia je. Sampailah pada tahun 1990-an, si Terry ni pun telah dibebaskan dan lepas tu dia kembali diburu oleh pihak polis. Pada tahun 2000, Terry ni masih bekerja dalam bidang yang sama iaitu sebagai electrician dan dia telah menggunakan nama samaran dia yang lain pula iaitu Lawrence. Dan masa ni dia telah tinggal di California. Dekat sinilah dia telah berkahwin dengan girlfriend baru dia yang bernama Yoon Sun Jun, tapi sebenarnya dia tak pernah pun daftar perkahwinan diorang ni secara sah. Kononnya macam, will you marry me? I do. So okay, kita dah kahwin macam tu. Tapi perkahwinan tu memang tak pernah didaftarkan pun. Setahun selepas diorang ni berkahwin, Jun telah pun dibunuh dan jasad dia telah dijumpai dah dikerat-kerat dan ditanam di dalam ruang bawah tanah. Tak lama lepas tu, Terry ni pun ditangkap dan telah disabitkan dengan kesalahan membunuh Jun dan dijatuhkan hukuman penjara selama 15 tahun. Masa dia kena tangkap ni lah, pihak berkuasa California telah dapat sahkan yang dia sebenarnya tak ada kaitan DNA dengan anak Dennis tadi iaitu si Lisa. Kan sebelum ni polis ada cari Terry sebab kesalahan dia abaikan kanak-kanak, tapi lepas diorang buat test DNA, rupa-rupanya Lisa tu bukan anak kandung dia. Sampailah pada tahun 2010, Danny telah meninggal di dalam penjara dan sebenarnya polis masih lagi tak tahu dia adalah Terry. Diorang masih fikir dia adalah Bob Evans. Kemudian pada tahun 2018, seorang pustakawan yang bernama Becky terinspirasi tak untuk siasat kes Bearbrook ni selepas terdengar cerita ni dekat podcast. Jadi dia pun mula search maklumat ni dekat internet dan mula mencari clue pasal kes ni. Sampailah pada satu malam tu, Becky terjumpa satu post yang lama yang mention pasal kehilangan kanak-kanak yang bernama Sarah McWaters. Sarah ni dikatakan hilang akhir tahun 1970-an bersama dua lagi ahli keluarga dia. Jadi dua lagi ahli keluarga dia tu adalah mak dia yang bernama Mary Liz dan kakak dia yang bernama Mary. Dan pada masa tu Sarah ni masih lagi seorang bayi. Jadi Becky pun cubalah kontak orang yang ngepost tadi tu kan, dan orang tu sebenarnya adalah kakak tiri kepada Sarah. Kemudian diorang pun telah decide untuk berjumpa dan berbincang pasal kes ni lah. Dan pada masa ni lah family Sarah ni ada mention tau pasal mak Sarah, Mary Liz tadi pernah berjumpa dengan seorang lelaki yang bernama Terry sebelum diorang semua menghilang. Pada Oktober 2018, akhirnya Becky ni telah decide untuk call polis dan cerita semua maklumat yang baru dia dapat. Pada masa yang sama, seorang ahli genetik geologis ni pun testlah DNA ke empat jasad tadi untuk kena pasti siapakah diorang ni sebenarnya. Pada Jun 2019, ketiga-tiga jasad tadi telah dikenal pasti sebagai anak beranak, tapi siapa pula mangsa yang keempat ni? Mangsa yang keempat ni pula masih tak dapat dikenal pasti dan polis pun cubalah nak lukis rupa dia balik. Pada masa yang sama, DNA telah mengesahkan mangsa yang keempat ni adalah anak kandung kepada Terry. Tapi ada pula persoalan lain yang muncul, mana pergi mak dia? Ke mak dia pun jadi mangsa bunuh kepada Terry? Tapi apa yang pasti, mangsa yang keempat ni memang anak kandung dia dan dia telah menjadi mangsa kepada ayah dia sendiri. Sebab kenapa dia jadi mangsa kepada ayah dia masih kekal misteri dan tak ada jawapan sampai ke hari ini.
seriously, Terry ni memang seorang yang sangat bermasalah dan psycho. Tapi Nina tertanya-tanya juga, kenapa dia bunuh diorang ni semua kan? Dan dia bunuh diorang ni macam dia bunuh nyamuk je, tak ada perasaan langsung tu. Okay guys, jadi Nina rasa itu sajalah perkongsian Nina untuk hari ni, dan Nina harap korang suka. Kepada korang yang belum lagi subscribe channel Nina, korang boleh subscribe di bawah, dan sebabnya kita tak lama lagi nak capai 600k, jadi tolonglah sedekah sedikit subscribe korang untuk Nina. Dan jangan lupa juga untuk follow Nina di TikTok dan juga Instagram. Kita akan jumpa lagi next video. Bye bye. Assalamualaikum.